Bimbang tentang gout? Cubalah Eural, pengalkali air kencing yang berkesan. Eural, kurangkan paras asid urik anda sekarang. Assalamualaikum, anda sedang menonton Sekilas Fakta 21 Januari 2022 bersama dengan saya Nusha Mama Amin. Rakyat Johor ketika ini menanti-nantikan sebarang pengumuman mengenai pembubaran DUN bagi membuka jalan kepada pilihan raya negeri. Ini selepas Menteri Besar Johor Hasni Mohamad dijangka akan mengadakan satu sidang media khas esok dipercayai berkaitan pembubaran DUN. Berita Harian melaporkan sidang media khas itu akan berlangsung selepas Badan Perhubungan UMNO Johor mengadakan mesyuaratnya esok. Menurut sumber, setakat ini masih tiada tarikh pembubaran DUN, namun yang pasti ia akan berlaku dalam masa terdekat. Dalam pada itu, Harian Metro melaporkan dengan memetik sumber, Hasni dijangka menghadap Sultan Johor pada minggu depan bagi memohon perkenaan pembubaran DUN. Terdahulu, Speaker DUN Johor Suhaizan Kayat menafikan pejabatnya menerima sebarang surat permohonan pembubaran DUN bagi membolehkan pilihan raya negeri seperti yang dilaporkan sebuah portal. Kabar angin mengenai PRN bertiup kencang berikutan kematian adun kempas Osman Sapian bulan lepas menjadikan kerajaan pimpinan UMNO hanya memiliki majoriti satu kerusi berbanding Pakatan Harapan. DAP akan mengadakan Kongres Kebangsaan dan Pemilihan Parti pada 20 Mac yang bakal menyaksikan perwakilan mengundi bagi melantik kepimpinan baru. Kongres dan Pemilihan Parti itu yang sebelum ini dijadualkan pada 20 Jun tahun lalu terpaksa ditangguhkan berikutan wabak COVID-19. Dalam satu kenyataan, Setiausaha Penganjur DAP Anthony Loke berkata, Jawatan Kuasa Eksekutif Pusat Parti memutuskan Kongres Kebangsaan akan diadakan di Pusat Convention IDCC Shah Alam pada 20 Mac. Ahli Parlimen Seremban itu berkata, semua perwakilan yang layak menghadiri Kongres kali ini perlu hadir secara fizikal di tempat yang ditetapkan untuk proses pengundian. Jawatan Kuasa Tertinggi Pusat CEC DAP bakal menyaksikan perubahan apabila Lim Guan Eng terpaksa melepaskan jawatannya sebagai Setiausaha Agung setelah memegang jawatan itu selama 18 tahun. Loke dilihat secara meluas sebagai calon pilihan untuk menggantikan Lim dan bukan menjadi rahsia bahawa dirinya telah dipersiapkan untuk mengambil alih kepimpinan parti. Bagaimanapun Loke sebelum ini kekal merendah diri dan tidak pernah mengaku menginginkan jawatan tersebut. Sementara itu, dua adun Sabah dan seorang bekas senator mengumumkan keputusan mereka untuk keluar DAP malam tadi. Ini dengan alasan ketiga-tiga mereka telah hilang kepercayaan kepada pucuk kepimpinan parti itu. Dalam satu kenyataan bersama, adun Seri Tanjung Justin Wong, adun Ilupura Kelvin Chong dan bekas senator Adrian Lasimbang berkata, mereka hilang kepercayaan pada kepimpinan DAP khususnya membabitkan pengerusi negeri Frankie Poon. Katanya kegagalan DAP Sabah melaksanakan perjuangan membela nasib rakyat di negeri itu juga menjadi punca mereka meninggalkan DAP. Peletakan jawatan mereka dibuat selepas kejayaan pindaan Artikel 1-2 Perlembagaan Persekutuan bagi mengukuhkan kedudukan Sabah dan Sarawak dalam Persekutuan Malaysia baru-baru ini. Langkah itu juga menjadikan adun DAP Sabah kini hanya tinggal 4. Sementara itu, Adrian menyifatkan politik umpama permainan bola sepak yang memerlukan kapten dan pengurus yang baik selain mempunyai pemain yang bagus. Berita seterusnya. Pihak polis telah mendapatkan perintah mahkamah bagi melarang Perhimpunan Tangkap Azam Baki diadakan di Kuala Lumpur esok. Mahkamah Magistrate Kuala Lumpur mengarahkan perintah itu bagi melarang perhimpunan diadakan di Dataran Merdeka, Sogo dan Masjid Jami'. Pihak polis dengan tegas di sini menyatakan tidak akan bertolak ansur dengan mana-mana pihak yang dikesan masih berdegil untuk menganjurkan atau menyertai sebarang perhimpunan, dan pihak polis tidak akan teragak-agak akan mengambil tindakan tegas di dalam perkara ini.
Sehubungan itu, sebanyak 6 jalan utama dan 25 stesen merentasi semua landasan kereta api menghala ke pusat bandar akan ditutup sebagai sebahagian langkah polis menghalang perhimpunan itu. Terdahulu penganjur perhimpunan itu mendakwa polis akan menutup 58 jalan di sekitar Kuala Lumpur esok bagi menghalang orang ramai menyertai perhimpunan itu. Semalam, aktivis Adam Adli yang dianggap antara tulang belakang perhimpunan itu mengesahkan perhimpunan esok akan diteruskan seperti yang dirancang. Pening, tangan dan kaki kebas, letih. Ini mungkin tanda peredaran darah kurang baik. Cubalah Thomson Activated Ginkgo dengan teknologi aktivasi dari Jepun yang menghancurkan ginkgo biloba dan melekat pada dinding usus untuk penyerapan lebih baik bagi membantu memperbaiki peredaran darah. Kawalan kualiti memastikan ia mudah larut dengan daun muda ginkgo dari Jepun. Untuk peredaran darah yang lebih baik, cubalah Thomson Activated Ginkgo. Ini adalah Medifax untuk Thomson. Baik, kita ke perkembangan berikutnya. Pihak polis masih dalam proses melengkapkan siasatan kes gangguan seksual yang didakwa membabitkan Adun Sedili Razman Isnain. Ketua Polis Johor Kamarul Zaman Mahmad dalam sidang medianya berkata, siasatan kes tersebut juga dijangka akan selesai minggu ini. Tapi ada beberapa perkara lagi yang perlu dilengkapkan dan kita telah berbincang dengan pihak perundangan PDRM untuk memperkemaskan lagi siasatan itu. Ini dah berapa ramai orang yang diambil keterangan? Berapa individu? Saya tak pasti lagi itu 11 itu. 11 orang. Isnin lalu, Ketua Polis Daerah Kota Tinggi Husin Zamura mengesahkan menerima laporan polis yang dibuat oleh seorang wanita berusia 26 tahun berhubung dakwaan gangguan seksual Adun tersebut. Razman bagaimanapun menafikan sekeras-kerasnya dakwaan tersebut dan menyifatkannya sebagai satu konspirasi politik untuk mencemarkan nama baiknya. Beliau juga telah memfailkan laporan balas terhadap wanita yang menuduhnya membuat gangguan seksual itu. Pejabat Menteri Perusahaan Peladangan dan Komoditi mendakwa ucapan Zuraida Kamarudin mengenai dakwaan orang utan yang membunuh manusia di negara ini sebenarnya sudah disunting. Lebih daripada itu, pejabat itu juga mengatakan ada pihak tertentu memutarbelik ucapan itu sepatutnya difahami sebagai gurauan semata-mata. Dalam kenyataan media dikeluarkan petang semalam, pejabat berkenaan berkata, ucapan Zuraida dipetik di luar konteks dan bertujuan menyindir ahli Parlimen Ampang itu serta kementerian. Menurutnya, isu orang utan dibangkitkan dalam ucapan itu untuk meminta agensi berkaitan mengkaji lebih lanjut habitat dan tabiat hidupan spesies berkenaan. Dapatan daripada kajian itu katanya kemudian akan dibentangkan kepada pihak berkepentingan seperti Kesatuan Eropah yang berdepan dengan pelobi anti minyak kelapa sawit negara. Dalam klip video yang tular, Zuraida dilihat sedang berucap mempertahankan minyak kelapa sawit Malaysia serta dakwaan bahawa industri itu mengancam populasi orang utan di Malaysia. Dalam ucapan itu, Zuraida berkata kemungkinan untuk haiwan berkenaan membunuh manusia adalah lebih besar berbanding sebaliknya. Menurut pejabat Zuraida, tindakan pihak yang memutarbelitkan ucapan itu hanya menjejaskan usaha kementerian dan Majlis Minyak Sawit Malaysia untuk mempromosikan minyak kelapa sawit. Berikut beberapa lagi ringkasan berita untuk hari ini. Sekian sahaja daripada saya, Nur Syihah Mama Amin, untuk sekilas fakta. Untuk lebih banyak berita, anda boleh melayari kinitv.com. Anda juga boleh mengikuti kami di Instagram, Twitter, YouTube dan Facebook. Salam hormat dan selamat berhujung minggu.